kembali, Masya Allah, topik pada pagi ini betul-betul mencengkam jiwa. Khususnya kalau kita melihat apa yang berlaku di Palestin, kita melihat begitu ramai anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa, yang tercari-cari ibu bapa di hospital. Dan Masya Allah, mereka ni antara lain mengidolakan pejuang-pejuang. Bila saya ke sana pun, Masya Allah, saya ajak mereka balik. Tapi mereka tak nak balik. Mereka nak mempertahankan Palestin. Ini anak-anak yatim di sana. Baik, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, Tok Abah kita, ikon peyatim bersama dengan kita. Tok Abah, masa saya kat sana, memang anak-anak saya pernah pergi program anak yatim. Saya tanya, jom lah ikut Acik balik Malaysia. Dia kata, saya anak Palestin, saya tinggal di Palestin. Umur dia dalam umur 8 tahun. Masya Allah, begitu kuatnya jati diri mereka. Dan Masya Allah, hari ini kita nak kongsikan tentang topik Sulami Kasih Kau Idolaku. Ini tentang idola anak-anak. Macam kat sana, idola mereka adalah Syekh Ahmad Yassin, Al-Qassam, pejuang-pejuang pembebasan. Itulah dia orang punya idola. Pakai baju pun macam tu. Masya Allah. So kita nak tahu juga idola anak-anak kita di sini lah kan. Dan pastinya kita semua ada idola tersendiri, tak terkecuali. Tapi sebelum saya nak tanya Tok Abah, saya nak tanya ke anak kat sebelah saya. Siapa favourite idol ataupun personality kat TikTok? Ada TikTok account tak? Tak ada, tapi pernah tengok TikTok tak? Pernah. TikTok siapa tu? Sally. Sally. Oh, Sally tu siapa? Kawan lah. Kawan. Siapa yang awak suka tengok? Nama dia Sally. Oh, dia budak kecil ke orang besar? Orang besar. Dia suka buat apa? Dia suka make up. Memang. Memang dia orang semua... Tok Abah, dia orang ni punya tahap make up, budak-budak kecil sama sekarang ni, lebih terror pada saya. Saya pun sua muka je kat make up artis. Dia orang ni boleh make up saya, jadi ganti make up artis. Baik, Tok Abah. Yang ni kita nak kongsikan, inilah DNA anak-anak kita. Okey, Tok Abah. Jadi, adakah perkara ni baik untuk remaja bila influencer ataupun idola mereka adalah selebriti, Insta famous, TikTokers, belajar make up tu pun ilmu juga. Adakah okey, dan apa pandangan Tok Abah? Sebab inilah dia rencah, bukannya mereka ni je. Anak-anak saya pun sama, Kak. Mesti nak tengok juga. Iyalah, daripada perkataan idola tu, sebenarnya kalau kita nak tahu dia punya etimologi, dia apa nama idola tu, dia perkataan Perancis, ya, idole, ya, ataupun apa nama Greek atau Yunani, dia kata idolum, ya, yang maksudnya wakil Tuhan. Jadi untuk orang muda ni, kalau idola tu dia minat gila, seronok gila, syok gila, suka gila. Itu mungkin. Tapi itulah, ya, sebenarnya ikut kajian orang yang ada jati diri yang hebat. Macam itulah. Macam orang anak-anak di Palestin, dia ada jati diri yang hebat sebab pengalaman telah mengajar mereka kesusahan, dan memang mereka dah lahir begitu, mereka akan kuat. Jadi mereka tak perlu ada idola tertentu, tapi mereka ada, kata orang tu, qudwah hasanah. Contoh-contoh yang patut mereka ikuti. Jadi itu yang kadang kita lepas pandang, ya. So kita kena betulkan paradigma kita bahawa Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi semua orang sama, ya, kecuali ada perbezaan. Kita sama tapi tak serupa. Jadi tak perlu kita mengidolakan manusia. Maksud idola sini ialah taksub sangat. Sebab bila kita ada idola, kita dah lupa nak keluarkan kehebatan kita. Kita ikut saja. Jadi elok kita mencontohi ataupun qudwah hasanah tadi, contoh-contoh yang baik, tapi tak perlulah sampai mengidolakan mereka. Kalau idolakan seorang tu kan, dia ikut rambut dia, cara dia cakapnya, cara bergerak dia, semua diikut. Itu kalau idola suka gila tu. Jadi tak perlu kita ada idol tertentu, tapi yang penting kita memang semula jadi manusia ni, dia memang ada subconsciousnya, dia nak tiru orang yang hebat, yang glamour, yang popular, yang kaya, yang cantik, yang terkenal, ya. Sebab dalam diri mereka pun sama, walaupun mereka tak mengaku, tapi ada keinginan untuk popular, untuk glamour, untuk berjaya lah, penampilan, ya? Untuk pernah ada penampilan. Jadi yang ketika apapun modal ikutan, biarlah yang syariah compliant, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jelas. So tak apa, kalau kita tengok tu kita kena pandai filter, kena pandai pilih. Sekarang ni Acik nak buka sesi ni lah kepada anak-anak kita. Siapa nak tanya? Okey, kenalkan diri anda. Lepas tu baru tanya soalan ke Tok Abah. Nama saya Fadil Dani, umur 12 tahun. Fadil? Kita Fadil lah. Awak Fadil ni? Okey, umur 12 tahun. Soalan dia, Tok Abah, macam mana nak jadi seseorang itu idola saya? Okey.
Macam mana nak jadikan orang tu idola kita baik. Jadi mungkin di idola di sini maksudnya ialah contoh yang terbaik lah kan, contoh teladan yang baik ataupun qudwah hasanah tadi ya. Jadi antara ciri orang yang patut kita jadi contohi ialah ya, yang ramai orang kata dia baik. Sebab Nabi pernah ditanya, siapakah, macam mana kita nak tahu Allah kata kita baik bila ramai orang kata kita baik. Jadi kalau ramai orang kata dia baik, itu contoh yang boleh diikuti. Satu. Keduanya, dia baik hati. Baik hati. Macam mana nak tahu orang tu baik hati? Nak tahu hati orang baik tak baik, tengok tindak tanduknya. Kalau perangai dia, tindak tanduknya baik, dia orang yang hati baik. Yang keduanya, orang yang fikiran positif. Orang berfikiran positif macam nak tahu? Cakap dia bagus, hikmah, sopan santun, sombong, ya. Itu katanya orang. Dan of course lah, daripada jangan lupa setakat yang kita mampu cari model ikutan yang jaga ibadah. Ya, sebab kalau kamu nampak orang yang tinggalkan Allah, tinggalkan dia. Sebab Allah pun dia tinggalkan, bukan pula kita. Jadi yang penting juga biarlah penampilannya menawan, penampilan itu taklah menjolok mata, yang syariah compliant. Yang penting kita ikut contoh orang yang ada ilmu, yang suka cari ilmu, yang baik, ya, dan orang yang nak berjaya dunia dan akhirat. Okey Fadil? Alright. Baik, sebenarnya penonton kita di sini Tok Abah pelbagai lapisan masyarakat. Banyaknya golongan ibu ayah yang pastinya akan mendidik anak-anak untuk pandai memilih idol. So nak tanya juga dekat hujung tu sebesar Tok Abah, siapa nama Muaimin? Muaimin. Muaimin umur berapa Muaimin? 6. Fadil bagi pegang mikrofon kat Muaimin. Pegangkan untuk dia. Okey, Muaimin kalau tengok TV ke, tengok Facebook ke, Instagram ke, Muaimin suka tengok siapa? TV. TV. Siapa? Paling suka tengok watak siapa? Suka tak? Ada pelakon ke, penyanyi ke, football, pemain bola sepak ke, ada tak minat siapa-siapa? Dia budak kecil sangat. Tak sure lagi. 6 tahun ya. Kecil lagi. Okey, tak apa. Mungkin dia ada tapi dia tak terluahkan. Betul. Okey, sekarang ni kita macam mana Tok Abah? Kita sebagai ibu bapa di rumah, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita nak melatih diri kita dan anak-anak kita untuk guide mereka memilih idola yang baik. Baik, ini soalan penting sebenarnya ya. Macam Dari mana kita segi praktikal. Betul, yang praktikal, yang munasabah dan yang berfaedah. Sebenarnya kita kena ingat hakikat satu perkara. Semua orang tidak sempurna. Semua orang tak sempurna. Tidak ada orang syumul kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita tak payahlah mengidolakan orang gila-gila sangat atau taksub sangat sampai kalau kita dah taksub sangat, that person, that idol cannot make any mistake. Pada kita semua betul. Semua betul. Itu yang silap tu. Jadi kena ingat bahawa orang tidak sempurna. Jadi elok kalau kita ni kalau boleh kita cari idol ataupun contoh yang ngikut bidang. Kalau dari segi penampilan, kita nak ikut kakak Faradiba. Kalau dari segi kerajinan, mungkin ayah kita yang rajin bekerja atau arwah ayah. Ya. Ikut kegigihan, mungkin mak kita. Ikut penampilan begini-begini. Ikut ilmunya, mungkin Al-Farabi, mungkin Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. So, kita kena kata tu ubah suai kita punya contoh teladan ataupun qudwah hasanah tu, orang yang kita patut contohi ikut bidang. Sebab orang tidak sempurna. Bukan dia tahu semua bidang, semua hal. Ya, itu sebab kadang-kadang kita kena ingat bahawa kalau ini yang penting. Tapi of course lah, tak dapat tidak kita kena jadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Itu nak jadikan idol, so called idol tadi. Ya, Rasulullah boleh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, dan sesungguhnya untuk kamu pada diri Nabi itu ada contoh yang baik. Itu memang jelas. Memang setiap tindak tanduk Nabi, cara Nabi tidur, cara baring, cara bercakap, cara makan, cara berjalan, cara buat apa, cara jadi bapa, jadi pemimpin, semua kita boleh modelkan. Itu jadi manusia yang sempurna. Dan of course lah kita kena belajar untuk menyayangi. Sebenarnya tak kenal maka tak cinta. Itu yang kena kenal, tahu physical, mental, psychological, spiritual Nabi. Kita kena belajar, maka kita akan dapat satu model ikutan yang terbaik seperti yang Nabi sendiri mengaku innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sebenarnya aku ni diutuskan tidak lain sebab cuma untuk menyempurnakan kebaikan akhlak dalam buku ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi sebagai contoh teladan yang terbaik insya-Allah akan jadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat dan kita tidak akan tergelincir dari jalan. Sebab
Tok Abah dah sebut tadi kan, tidak ada manusia yang sempurna. So kita kena cari model ikutan yang berbeza ikut bidang, tapi when come to Nabi Muhammad SAW, perfect, sempurna, dan kita boleh ikut every aspect insya-Allah. Masya Allah. Dan dia punya formula simpan, tak boleh nak lari kecuali kita betul-betul tadabbur hadis Rasulullah. Itu antara yang paling perlu kita lakukan. Baik, Tok Abah kongsikan dengan kami tentang kempen APIA kepada para penonton supaya kita sama-sama dapat join projek APIA. Bila bercakap tentang anak yatim ni, so penyatim pertubuhan kebijakan anak yatim dan miskin di Malaysia ni, di bawah tu pun ada 76 buah anak rumah anak yatim. Jadi penyatim, satu projek besarnya ialah APIA, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim dan Miskin ASEAN. Sebab APIA tu ya. Jadi kita akan mulakan insya-Allah dia punya first intake pada Januari tahun depan, ya, lebih kurang 50-60 orang pelajar, 15 daripada Malaysia dan 555 daripada 7 buah negara ASEAN. Dan kampus sementara dah ada ya di Dungunya, so kita akan jalankan program itu, tapi kita akan nak cari dana untuk membentuk kampus yang tetaplah. University level. Ya? Ini university level ke? Ini awal lagi sekolah dan IPT lah, ya, diploma ya akhirnya ya. Dan kita memang sebab kita ambil anak yatim yang daripada remaja lah ya, menjadikan mereka akhirnya seorang pendakwa, seorang usahawan dan sebagainya. Dan di situ juga kita buat masjid. Jadi bila kita memberikan dana infak kepada APIA, kita nak buat rumah anak yatim, pusat akademi anak yatim dan juga masjid. Jadi memang all in one. Jadi insya-Allah kita akan dapat pahala yang melimpah ruah, sebab bila kita berinfak kepada APIA, ya, kita kalau sikit pun, ibarat kalau kita bagi sumbangan yang dapat bentuk bahagian masjid sebesar rumah burung pun, sarang burung pun, maka dah dapat satu istana di syurga insya-Allah. Lagipun bila kita menolong APIA, ya, kita akan menolong anak-anak yatim di Malaysia dan ASEAN, masya-Allah, ya. Dan ingat, wakafil yatimi fil jannah kahatain. Nabi dah pesan, ya, sebab bila kita menyantuni anak yatim, kita jaminan bersama Rasulullah. Barang siapa yang tolong anak yatim, dia di syurga begini dengan aku, cenggini, rapat dengan aku. Jadi Tok Abah nak suruh semua, ya, diri Tok Abah dan semua, jom kita menderma berinfak untuk APIA, untuk anak yatim. Kita akan selamat dunia dan akhirat, jaminan bersama Rasulullah insya-Allah. Baik, insya-Allah, insya-Allah. Moga Allah membuka hati para penonton semua untuk sama-sama terlibat dalam projek yang mulia ini. Sebab kita bukan sahaja nak anak-anak yatim ini survive, tapi nak mereka berjaya dan masuk ke dalam masyarakat, menjadi insan-insan yang memberi impak kepada orang sekeliling, insya-Allah. Maksudnya naik taraf, keluar daripada kemiskinan, menjadi sebahagian mereka yang memimpin. Mereka yang berada di bawah pula, insya-Allah. Baik para penonton, jangan lupa ambil maklumat di bawah ni, cepat-cepat berinfak. Ni satu projek yang luar biasa untuk menaik taraf, memartabatkan anak-anak yatim kita, insya-Allah, bersama Rasulullah kita di yaumul akhirah sebegini. Baik, Datuk, terima kasih banyak-banyak. Amin. Ada nak tinggal satu pesanan ke yang ringkas kepada kami semua? Itulah yang penting, itulah ya. Kita tak tahu bila kita akan mati, ya, dan bila kita mati pun kita nak hidup sebentar untuk sedekah. So why not sekarang kita sedekah dan kita infakkan, apatah lagi kepada APIA, kepada anak yatim, jaminan bersama Rasulullah. Sama-sama kita jom. InsyaAllah. Baik para penonton, kita rehat seketika. Kita akan terus bersama dengan anda sekembalinya kami nanti, insyaAllah. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.